musisi tadi. Siapa yang suka musisi tadi? Zaka abtar. Itulah orang yang abtar. Abtar itu dalam bahasa Arab, kalau nak terima bahasa Melayu ni macam kasar sikit lah. Mandul tu lebih lagi pada itu. Maksudnya tak biar ada anak mati. Kalau kita pelihara ayam kampung tu turun 10 tinggal seekor, lepas tu mati terus. Dia kata ibu ayam ni tak biar, sembelih dia. Maksudnya Rasulullah ini adalah manusia yang tidak membiarkan anak. Kerana Nabi baru saja meninggal, Abdullah anak Nabi. Dan anak-anak Nabi yang lelaki semua meninggal. Yang tinggal hanyalah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi orang Arab yang membawa gelarannya ialah anak lelaki, bukan anak perempuan. Jadi apabila anak lelaki tak ada, bermakna Nabi kejap lagi hilanglah keturunan dia. Dia kata macam Zaka abtar. Dia kata Nabi ni adalah manusia yang tidak membiak anak, tak ada keturunan dia. Jadi satu perkataan yang agak kasar. Siapakah As bin Wa'il ni? Hebat sangat ke dia? As bin Wa'il ni dia antara tim Abu Jahal. Dia antara exco dia lah yang dibawa berbincang. Dan dia adalah orang yang terlalu menjaga kita kata kepentingan orang yang nak beribadah mengikut cara jahiliah di kota Mekah. Anaknya bernama Hisham. Dia ada dua orang anak. Satu Hisham, satu Amr bin As. Tuan-tuan pernah dengar nama Amr bin As. Salah seorangnya Hisham. Hisham ni dia awal masuk Islam ikut Nabi. Dia tangkap anak dia, dia ikat dan dia sebab, kalau ibarat kata sekarang ni ambil gambar lah, viral kan. Dia kata tengok anak aku ni, aku begitu setia dengan Kaabah kerana anak aku ni dah ikut Muhammad. Maka aku sebab dia supaya jangan dia ikut Muhammad. Hisham bin As. Ada seorang lagi anak dia ialah Amr bin As yang kita kata panglima perang. Nabi pada zaman Sayyidina Umar dilantik menjadi gubernur di Mesir. Dia membebaskan Mesir, membuka Islam di Mesir. Dan Mesir pada masa itu, kalau boleh saya ceritakan sikit, berlaku setiap tahun pertandingan Ratu Cantik. Perempuan yang tercantik akan dicampak dalam sungai Nil sebagai hadiah. Satu ketika bila Amr bin As pergi ke Mesir, membuka Mesir, maka dihalang perempuan yang cantik, pertandingan Ratu Cantik tadi untuk dicampak ke sungai Nil. Nak jadikan cerita, sungai Nil pun pandai. Bila tak bagi hadiah dia pun surut. Merajuklah surut air. Jadi Amr bin As kata, kenapa air sungai Nil ini surut? Maka dia tulis surat kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku buat sekian dan ceritakan sekian, air sungai Nil surut. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab tadi menulis satu surat. Dan Sayyidina Umar bercakap dengan sungai Nil. Wahai Nil, in kunti tajri min kibaliki fala tajri. Wa in kunti tajri min kibalillahi fajri. Wahai sungai Nil, sekiranya mengalir itu hak kamu, maka jangan mengalir. Tapi kalau mengalir itu hak Allah, mengalirlah. Maka Amr bin As terima surat itu, Sayyidina Umar pesan, campak dalam sungai Nil. Maka air sungai Nil pun naik balik. Itu dua kisah ya, kalau boleh ada kaitan dengan cerita kita dengan kisah surah Al-Kautsar ini, iaitu Hisham dan juga Amr. Dua-duanya adalah anak kepada As bin Wa'il. Kalau nak dilanjutkan lagi cerita As bin Wa'il ini, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia membawa tulang yang dah reput. Dia tiup depan Nabi. Muhammad, kamu sangka Tuhan kamu boleh hidupkan tulang belulang yang hancur ini? Yang kita baca dalam surah Yasin, yang dia kata awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia campak pada Rasulullah, kata ya, Tuhan aku mampu menghidupkan kamu dan memasukkan kamu dalam api neraka. Tapi dalam tafsir tu ada juga yang mengatakan Umayyah bin Khalaf. Tapi salah seorangnya yang ditafsirkan ialah As bin Wa'il. Dan As bin Wa'il ni perangai dia, kalau boleh kita detailkan sikit, tak suka bayar hutang. Selagi mana kamu jadi pengikut Muhammad, aku tak akan bayar hutang kamu. Kecuali kamu dah berlepas diri daripada Muhammad, baru aku bayar hutang kamu. Sampai macam tu sekali sikap mereka ini. Dia berjalan satu ketika dengan Sayyidina Umar, dengan Abu Jahal berjalan. Dia mengejek-ngejeknya Rasulullah. Dia adalah dengan mukanya, dengan matanya dan sebagainya.
Sehinggalah Rasulullah tanda tangan, Allahumma sallit alaihi syaukatan min ashwakil ard. Ya Allah, ya Allah, cucukkanlah kakinya dengan duri-duri bumi. Rasulullah berdoa kepada As bin Wa'il kerana dia terlalu menghalang Nabi SAW daripada kerja dakwah. Dijadikan cerita, kaki dia terpijak duri, maka membengkak. Katanya kaki dia sebesar leher. Besar, leher lembu lah, untuk kita nampak besar. Anaknya Hisham Wa'il tadi bawa dia pergi di Taif. Perjalanan dia mati di situ. Habislah riwayat hidup As bin Wa'il yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai abtar tadi. Mari kita tengok ayat yang pertama, sinopsis surah. Surah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk memberi semangat kepada baginda dalam mengharungi dakwah beliau kepada orang musyrik Mekah di awal perkara Islam. Dia merupakan pertapa perihal Allah Rasulnya untuk memberi kekuatan jati diri kepadanya dengan menjanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasa lega dan lebih kuat. Allah berjanji untuk memberi sebanyak mungkin kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang yang beriman dengannya, dan ketandusan serta kerugian kepada mereka yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Taala nak berikan psikologi dia, Rasulullah manusia biasa. Kul innama ana basyarukum. Aku manusia biasa, tiada apa-apa yang sekarang ni banyak cerita tentang magic lah, ajaib. Tak ada apa. Islam bukan satu benda yang ajaib. Tak ada. Benda simple, benda biasa. Aku adalah manusia biasa. Beza aku dengan kalian hanya aku diwahyukan Allah. Itu saja. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama. Dalam akhir surah Kahfi itu. Aku hanya insan biasa. Beza aku dengan kalian adalah aku diwahyukan Allah. Maka perasaan aku dengan kalian sama. Aku pun ada rasa sedih, rasa tertekan, rasa apa. Tapi ada Allah di sini. Itu pasal ini, surah ini adalah memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang-kadang tuan-tuan kita dengan ujian Allah, kadang-kadang kita macam tak berapa yakin sangat. Oh, kita akan betul ke Allah ni nak bantu aku dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menimbulkan keraguan makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tidak. Bila Allah Taala kata macam ni, wah dia terus. Sama juga dengan alam nasrah laka sadrak. Tidakkah aku buka pada dada kamu dalam surah Wadduha? Imam baca tadi. Wajarka dhallan fa'ada. Tidakkah kamu dulu tak tahu hala tuju? Aku tujukan kamu. Tidakkah kamu dulu anak yatim? Aku pelukkan kamu. Tidakkah kamu dulu miskin? Aku kayakan kamu. Dalam surah Al-Nasrah pula, tidakkah kamu rasa dada kamu ketat ya? Aku buka dada kamu. Dan aku angkat nama kamu sama dengan nama aku. Bila Nabi Adam AS sampai ke muka bumi, dia sujud. Bila di awal lagi Nabi Adam diciptakan sujud pada Allah, dia tengok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukan calon-calon orang. Nama Allah dengan nama Rasul berada sekali di situ, bukan calon-calon orang. Jadi di situlah Allah Taala angkat wa rafa'na laka dzikra, kami angkat. Ini salah satu dia. Dengan psikologi ini menjadikan daya tarikan kepada Rasulullah dan kepada orang yang beriman bagi mereka yang mahukan kebenaran. Oleh itu teruskanlah dakwahmu wahai Muhammad, dan aku menyokong engkau dengan kebaikan yang sentiasa berterusan. Al-Kautsar itu membawa makna yang cukup banyak. Inna a'tainakal kautsar. Dia bukan daripada kathir. Kathir dalam banyak. Dia kautsar, banyak daripada benda yang banyak. Banyak daripada benda yang banyak. Apa saja. Kalau nak diumumkan, apa saja yang banyak itu diberikan kepada Nabi SAW. Daripada awal dakwah Nabi, bagaimana Nabi seorang diri, lepas tu diberikan Sayyidatina Khadijah sebagai backupnya. Datang pula Abu Talib, orang yang bukan Islam, tolong Nabi, dan akhirnya Islam berkembang. Datang kabilah-kabilah nak bunuh Nabi lagi, dan nak ditukar ganti, wahai Abu Talib, kamu bagi Muhammad, kami bagikan kepada kamu remaja yang lebih baik daripada Muhammad. Itu dah sampai tak logik lah, tukar anak.
Anak kita macam mana buruk sekalipun, anak kita tukang anak orang tu bukan anak kita. Jadi tim kumpulan Abu Jahal ni dah berpakat, dinasihatkan oleh syaitan-syaitan mereka. Kamu lantik, carilah siapa-siapa lelaki yang lebih baik, pergi tukar. Dan Muhammad bagi kepada kami, kami nak bunuh dia. Sampai macam tu sekali, sampai tahap nak membunuh Nabi. Akhirnya Nabi SAW berhijrahlah ke Madinah. Ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada kamu. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengurniakan kepada kamu. A'tainaka, telah berikan kepada kamu, wahai Muhammad, dengan kebaikan yang banyak, dunia dan akhirat. Di dunia pun ada kebaikannya, di akhirat lagi-lagi melimpah ruah. Al-Kautsar. Itu pasal kita kata, para sahabat tanya, ya Rasulullah, di mana nak jumpa kamu ya Rasulullah? Di pada mahsyar, di hari akhirat nanti orang ramai nak jumpa kamu dekat mana? Macam kita tak pernah jumpa Rasulullah. Nak jumpa macam mana? Nak kenal Nabi itu kat mana? Kalau Perdana Menteri, kejap ya, dalam TV ada, dalam Facebook ada, di mana-mana gambar dia ada, teman-teman. Pergi masuk ke Melaka, ada gambar Ketua Menteri. Pergi ke Negeri Sembilan, ada gambar Menteri Besar. Pergi ke Johor lagi, senang jumpa kat, oh ni gambar Menteri Besar, ni Ketua Menteri. Nak jumpa Nabi tak jumpa? Kat mana nak jumpa Nabi? Maka Rasulullah kata, carilah aku di 3 tempat. Pertama di mizan. Mizan ni tempat timbangan amal. Kerana di situ ramai orang akan meminta-minta. Terutamanya mereka yang sama dosa dan pahala. 50-50. Sekarang ni macam mana? Dia panggil Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni tunggulah situ. Orang yang masuk syurga pahala lebih tinggi. Orang yang dah lulus. Manakala yang tak lulus diheret masuk neraka. Ini yang duduk atas pagar ni. Duduklah situ. Dia panggil Ashabul A'raf. Ditanya berapa lama Ashabul A'raf duduk di situ. Itu adalah kembali kepada rahmat Allah. Maka disitulah kita nak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Terhege-hege lah ibarat macam itulah. Kalau tak kenal Nabi, selawat pun tidak SAW. Kalau tak kenal Nabi, tak belajar pun bagaimana watak Nabi. Ada kitab yang tulis tentang perwatakan Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana muka Nabi, bagaimana tubuh badan Nabi, bagaimana apa semua. Itu pasal masa kita melakukan selawat kepada Nabi SAW, kita boleh gambarkan Rasulullah ni macam ni, macam ni, macam ni. Apatah lagi kalau diberi ruang pergi buat umrah, duduk dekat sebelah Raudah, kita berselawat kepada Nabi SAW dalam keadaan kita menggambarkan Rasulullah ni macam ni, macam ni, macam ni. Nah itu. Dari situlah Rasulullah kata, nak jumpa aku, carilah aku dekat Al-Mizan. Al-Mizan, tempat timbangan. Yang kedua di tempat titian, As-Sirat. Di situ Rasulullah duduk di hujung jambatan. Orang nak lintas jambatan. Jambatan tu dah lah kecil, bergoyang pula. Di bawah pula ada buaya, ada macam-macam lah ibarat kata lah. Neraka pula. Salim ya Rab, salim ya Rab. Itu doa Nabi. Salim ya Rab, ummati, ummati, salim. Ya Allah, ni umat aku ya Allah, selamatkanlah. Lepas itu di Telaga Kautsar. Bila dah berjaya semua, basiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pamai datang diiring dengan VIP yang datang sampai ke pintu syurga. Malaikat kata, welcome, welcome, selamat datang, selamat datang. Berbahagialah tuan-tuan sekalian, apa yang tuan-tuan lalui masa di dunia dahulu. Betul, kamu telah menjadi orang yang baik, silakan masuk. Once nak masuk tu pintu syurga baru buka saja pintu syurga, pijak saja bumi syurga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Terus Allah Ta'ala mengalu-alukan kedatangan, salamun qaulan mir rabbir rahim. Selepas itu jumpa kawan-kawan semua. Kawan-kawan dulu duduk satu taman, yang satu office, satu kampung. Oh, Pak Haji ada juga. Ya, alhamdulillah. Baguslah kita ya, bertuahlah ke Tuan-Tuan Haji, alhamdulillah. Tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Mengucapkan salam-salam sama mereka. Di situlah akan ada Rasulullah, iaitu memberikan minum kepada Telaga Kautsar tadi, yang diberikan, yang digambarkan dalam tafsir ini. Apakah kebaikan yang banyak itu? Mengikut tafsir Syekh Qutb, dia menafsirkan ada banyak di sini kebaikannya, hampir ada 7. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, kerasulan dan kenabiannya sendiri adalah nikmat terbesar, kurniaan Allah kepadanya yang menjadi penghubung manusia dengan Al-Haq, yakni penghubung manusia dengan Allah secara terus. Nabi itu sendiri dilantik menjadi Rasul, itu sendiri adalah satu kebaikan.
Kita gambarkan kalaulah Rasulullah tak ada, macam mana? Dihantarnya manusia tanpa ada pembimbing. Kita pergi haji, first time pergi buat haji atau buat umrah, tak ada pembimbing. Biarkan kita macam tu, bertukar kita. Hajarul Aswad dengan batu tepi jalan. Mana banyak hajar tak kenal. Nak tawaf macam mana, nak sa'i macam mana, nak dia pergi Raudah macam mana. Saya jumpa seorang kawan saya masa dekat Jasin, masa pergi haji 2011. Tempat situ kata, oh Tuan Haji ada. Ya. Sekarang dia kata mana Raudah? Dia tak tahu. Masjid Nabawi itu kan besar. Raudah mana Raudah? Kesian. Saya tak tahulah pembimbing dia mungkin sibuk lah, tak mana pergi. Muncul dia jumpa saya kata mari saya bawa. Pegang tangan saya. Orang ramai musim haji kan, orang ramai. Dia tak tahu Raudah kat mana. Dia cari-cari lah kata di sini. Rezeki dia, saya bawa dia. Satu orang baru tahulah Raudah tu. Orang buka saja dia serbu masuk kan. Saya bawa dia pergi duduk. Orang Arab tu macam duduk situ kata bangun kejap bagi kawan kita solat. Orang Arab tu pun pergi duduk situ. Sembahyang 2 rakaat. Inilah kawasan Raudah, saya beritahu boleh. Muncul boleh kita bimbing dia. Kalau tidak, kalau Rasulullah tak ada, tak apa. Orang tercari agama lain tercari-cari Nabi. Dan masing-masing macam agama Buddha, Siddhartha Gautama duduk bawah pokok dapat kau ilham, ni laluan hidup dia. Kita muncul ada Nabi. Kalau tak ada Nabi, habis. Orang Arab patut berbangga kerana Rasul datang dari kabilah kamu, wahai kaum Quraisy. Tapi tidak, mereka lawan Nabi. Sama juga dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Nuh baik, Nabi Hud baik. Patut mereka berbangga di atas. Sama Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan Bani Israel daripada kencaman Fir'aun. Tapi mereka tidak mau ikut juga Nabi-Nabi mereka ini. Yang kedua, penurunan Al-Quran bentuk global kepada seluruh alam, kepada yang beriman dan kepada yang tidak beriman. Iaitu satu mukjizat yang sangat tersalah. Bayangkan jika tiada Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada kita. Pergi Kuala Lumpur tak ada waste tuan-tuan. Dulu punyalah susah. Saya dulu masa nak belajar dekat kepala Islam kawan. Nak pergi Kuala Lumpur, adalah taksi depan rumah kan. Mak cakap tolonglah bawa pergi Kuala Lumpur. Oh, aku tak tahu. Aku tak tahu pergi Kuala Lumpur macam mana. Jalan berselirak dia kata. Dia tu di Kelantan tu. Masa tu tak ada waste, tak ada apa. Sekarang senang. Bagi share location ya, share location. Tak ada waste, ada map lagi, ada macam-macam lagi. Tak ada dah sekarang. Pakcik nak tumpang tanya tak ada dah. Dia pakai waste. Andaikan kalau zaman sekarang tak ada waste, tak tahu macam mana nak cari satu lokasi. Mudurlah ada Al-Quran. Kalau tiada Al-Quran, kita tak tahu mana asal-usul kita. Entah-entah dah terpengaruh dengan Darwin yang mengatakan manusia asal daripada beruk. Bapak nenek moyang kamu dulu beruk. Oh, iya ke? Kita dah percaya dah. Ya ke. Wujudlah Quran bagi tahu asal kamu adalah Nabi Adam alaihissalam yang berebut dengan syaitan, yang berebut dengan iblis untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kamu diutuskan bukan calon-calon orang. Kamu dilantik menjadi pemimpin dunia, pemimpin kawasan, pemimpin daerah, pemimpin keluarga. Baru kita tahu asal usul kita. Walaupun kalau tak ada Quran, habis. Yang ketiga, gandengan nama Rasulullah dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misalnya dalam syahadah, ia sebagai pengiktirafan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinggakan sesiapa yang berselawat ke atas baginda sekali akan diselawat oleh Allah ialah 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali kita selawat, Allah Ta'ala selawat 10 kali. Apa beza selawat? Selawat ada 3. Satu, selawat kita kepada Nabi. Yang kedua, selawat malaikat kepada kita. Yang ketiga, selawat Allah kepada kita. Selawat kita kepada Nabi adalah berdoa. Allahumma, adakan doa. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Itu. Allahumma salli. Cuma kadang-kadang kita silap. Wasalla. Kita baca wasallallah. Wasalla bagi atas. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka, mesti bagi atas. Wa baraka wa sallama, lam pun bagi atas. Kalau mula bagi atas, semua bagi atas. Dia fi'il madhi. Kalau kita baca bagi bawah, fi'il amar, maka semua bagi bawah. Wa sallillahi ala sayyidina Muhammad wa ala wa barik wa sallim. Dua-dua bagi bawah. Tapi lebih baiknya baca bagi atas lah. Kalau kita baca wa salla, maka wa baraka wa sallama. Ada kata wa salla wa barik wa sallim, salah. Dari nahu dia salah lah. Nahu dia salah.
Jadi selawat kita kepada Rasulullah adalah doa. Selawat malaikat kepada kita adalah mohon ampun, ya Allah, ampunkanlah sahabat kita ni. Selawat kepada Nabi-Mu. Dan selawat Allah kepada kita ialah rahmat. Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Sekali kita selawat, 10 kali rahmat Allah ke atasnya. 10 rahmat Allah turun. Kita selawat 1000 kali, cuba tuan bayangkan. 1000 kali darab dengan berapa tadi? 10. Bermakna 10,000 rahmat Allah turun kepada kita. Yang seterusnya, kita pengenalan sunnah Rasul dan kesan amalan baginda yang menjadi ikutan kepada manusia sepanjang zaman. Ia mengikut panduan ilham wahyu Allah dan bukan mengikut hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang mengkaji siapakah tokoh pemimpin dunia. Akhirnya Nabi menjadi tokoh. Tak kira lah dia daripada orang Islam ke non Muslim ke, mereka kaji betul-betul tokoh yang terkemuka. Ambillah Mahatma Gandhi ke, Abraham Lincoln ke, apa semua. Akhirnya Nabi yang terbaik. Nabi SAW terbaik. Tapi adalah orang orientalis cuba pertikaikan. Dia kata Nabi kamu tu kahwin dengan perempuan umur 9 tahun dan isterinya pula ramai. Dia tanya apa masalah awak? Kalau Nabi kahwin ramai apa masalah awak? Dia, tapi biasalah orang orientalis, dia akan cari kat mana boleh dia usik. Benarnya tak boleh apa pun, orang logik akal pun dapat dipatahkan hujah mereka. Jalan Rasulullah yang terus diamalkan oleh generasi ke generasi, sama ada yang berpegang kepada Islam dan beriman maupun kepada yang terpegun dengan reti Islam tetapi tidak beriman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan laluan yang terbaik, jalan model yang dikatakan apa saja yang kita nak hidup dalam keperluan hidup kita, Nabi tunjukkan laluan. Ini satu. Bagaimana nak berekonomi, ini caranya. Bagaimana nak mentadbir negara, ini caranya. Bagaimana nak menguruskan rumah tangga, ini caranya. Dan Nabi pula diberikan pelbagai warna-warni kehidupan Nabi. Kita kata tu kan Nabi, takkanlah bergaduh suami isteri, takkan bergaduh antara isteri-isterinya. Ya. Saja Allah Ta'ala tunjukkan contoh macam mana. Bergaduh, akhirnya hampir nak bercerai dan sebagainya. Sengaja Rasulullah dibuatkan macam itu supaya menjadi contoh. Ini dia contoh. Saya mengajar anak-anak murid saya isu perkahwinan. Kita berceritalah, kita pun tak tahulah, awak pun tak tahu nanti dapat suami macam mana. Atas suami kaki pukul, suami yang tidak sembahyang, suami yang jauh dengan Tuhan. Dia pun dah risau tu. Takutnya macam mana nanti suami saya. Kata jangan risau. Allah Ta'ala ada bagi satu janji. Al-tajibatu lit-tajibin. Al-mu'min, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu janji Allah. Dengan syarat kamu orang baik, maka kamu akan dapat pasangan yang baik. Sama ada lelaki atau perempuan. Yakinlah dengan janji Allah. At-tajibatu lit-tajibin. Wat-tajibuna lit-tajibat. Adapun lelaki yang jahat, al-khabisatu lil-khabisin wal-khabithuna lil-khabisat. Adapun perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat. Lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Itu adalah janji Allah dalam Al-Quran. Yakin. Yang penting, kalau perempuan, awak jadi orang baik, awak akan dapat suami yang baik. Dia tanya soalan, bagaimana pula dengan Asyah dan Fir'aun? Asyah dengan Fir'aun. Asyah orang beriman, Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Saya kata itu kes terpencil. Kadang-kadang berlaku situasi macam itu. Seorang isteri yang cukup baik tapi dapat suami yang cukup jahat. Kaki penyamun, kaki pukul, kaki itu cukup jahat. Jadi apa situasi kamu nak buat? Ikutlah bagaimana yang ditunjukkan oleh model Asyah dan Fir'aun. Bagaimana Asyah dan Fir'aun? Nampak? Bagaimana Al-Quran tunjukkan kepada kita. Jadi semua perkara yang kita hadapi dalam kehidupan, tak ada satu pun yang tidak dihuraikan oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala bawa Al-Quran, Nabi huraikan secara praktikal. Ada orang, dia ahli falsafah, dia bagi teori, tapi bila nak amalkan, tak boleh amal, tak boleh buat. Teori pandailah, duduk dalam dewan, pasang LCD, berceramah dalam aircon, tapi bila turun ke mendang, tak jadi tuan tak jadi. Ini kalau buat macam ni, mati semua padi. Itu orang yang duduk, petani yang duduk kat bendang padi, dia tahu. Jadi Nabi ni diberikan teori dan dibawa turun. Inilah cara dia. Cuma kadang-kadang sengaja Allah Ta'ala createkan satu isu. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, macam ni ke yang diwahyukan ke? Atau ini pandangan kamu ya Rasulullah tentang kahwinkan pokok kurma?
Kalau buat macam ni buah tak akan berbuah banyak. Sehingga Rasulullah kata, kamu tahu tentang urusan dunia kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Di situ nak menggambarkan kepada kita, ada yang perlu kepada ni dan ada perkara yang perlu kepada pemikiran kita. Yang keenam, banyak lagi kebaikan-kebaikan yang sudah tentu ia adalah kebaikan yang terbaik dan panduan yang membina ummah ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalaulah kita dapat follow betul-betul Islam, insya-Allah kita akan dapat laluan yang terbaik. Itu pasal banyak sangat orang jealous dengan kita. Orang Yahudi dahulu dan sekarang pun syaitan sentiasa committed untuk mengganggu kita. Itu pasal setiap solat diwajibkan kita baca, tunjuklah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jarak dia masa di antara subuh nanti zuhur kita baca lagi, tunjuklah kami jalan yang lurus. Asar kita baca lagi, maghrib kita baca lagi, isyak kita baca lagi. Tak apalah malam tu panjang kita tidur. Tapi kalau kita berjalan ke bumi dan sebagainya, banyak sangat pengganggu-pengganggu yang kadang-kadang kita terpegut. Betul juga engkau cakap Sampai kita jadi confused. Islam macam mana Islam ni? Itu pasal kalau nak tengok Islam, tengok, baca daripada buku. Jangan tengok apa yang orang Islam buat. Dan terutamanya sekarang ni. Kacau bila. Dia masing-masing mengaku, akulah yang terbaik. Akulah terbaik. Tapi kita ada model kita. Sunnah Nabi SAW. Telaga Kautsar yang airnya sebatang sungai di syurga. Sentiasa menunggu umat Muhammad untuk meminumnya. Sekali minum, tak akan dahaga selama-lamanya. A'datu li'ibadis salihin ma ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-Ku yang baik, untuk hamba-Ku yang beriman, untuk hamba-Ku yang salih, apa yang tidak pernah terpandang oleh mata, apa yang tak pernah terdengar oleh telinga, apa yang tak pernah terlintas oleh hati. Allah Ta'ala sediakan ini minuman hadiah yang pertama, iaitu telaga Kautsar. Airnya cukup sedap. Kita tak tahu rasa macam mana. Tapi Allah Ta'ala kata, sekali minum, Rasulullah kata, sekali minum, kamu tidak akan dahaga selama-lamanya. Ismail Haqqi Rasawi pula menjelaskan nikmat-nikmat ini, termasuklah, tambah dia lagi, ilmu dan amal yang dikaitkan dengan dunia dan akhirat. Syukur kita dapat ilmu yang sejati, ilmu yang sebenar. Ada orang dapat ilmu yang tak benar, habis sesat. Mujurlah kita dapat ilmu yang benar daripada Al-Quran yang membawa kita, memberikan garis panduan kepada kita. Semua jenis nikmat Allah yang didatangkan daripada Islam, iman, zahir dan batin. Islam adalah nikmat yang terbaik. Betapa ramai orang lain tak dapat nikmat Islam. Syukur. Kadang-kadang duduk dalam masyarakat Islam tapi tak dapat nikmat Islam. Kalau guru ataupun syarah itu dia mengajar lagi sejarah Islam. Saya ada 2-3 orang kawan-kawan. Dia bukan Islam, tapi mengajar sejarah Islam, cerita tentang Nabi. Dia mahir, dia belajar sejarah Islam. Form 6 ada sejarah, kertas berapa tu, sejarah Islam. Dia ajar Nabi itu sekian. Saya dengar dia bercakap, bagus engkau cakap, bagus. Tapi tak pelik, Abu Jahal lebih kenal Nabi daripada dia lagi. Abu Jahal hidup sama dengan Nabi, beza 1 tahun umur Rasulullah dengan Abu Jahal. Hidup sama dengan Nabi, daripada kecil lagi dia bersaing dengan Nabi. Tak pernah sekalipun dia hormat Nabi, bahkan nak cantas Nabi, nak tintas Nabi. Jadi apatah lagi kalau orang sekarang tahu sirah Nabi tapi tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita syukur kerana kita diberikan nikmat Islam dan iman tadi. Ilmu daripada Islam, segala nikmat yang hanya dianugerahkan kepada Muhammad dan tidak pada yang lain. Allah Ta'ala bagi khusus, banyak perkara yang Allah Ta'ala bagi khusus. Salah satu dia kata dalam satu hadis daripada Bulughul Maram, kata, aku berikan kepada kamu ya Rasulullah khamsan, 5. Rasulullah kata diberikan kepada aku 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Salah satunya, apabila disebut namaku, 1 bulan perjalanan musuh akan gementar. Allah Ta'ala bagi. Sebut nama Nabi. Pada masa itu Nabi hantar surat kepada kerajaan-kerajaan besar-besar Rom, kerajaan Rom yang dulu dia perintahnya sampai ke Palestin. Dia punya Rom Byzantine tu, dia sampai ke Palestin. Bila dia pegang surat Nabi daripada Muhammad Rasulullah, daripada Muhammad Rasulullah, gementar Raja Rom tadi. Dia tanya Abu Sufyan, kamu kenal budak ini? Kenal. Adakah dia membawa satu ajaran baru? Ya. Adakah kaumnya menolaknya? Ya. Dia kata, orang inilah yang akan menggulingkan kerajaan Rom. Sampai gementar. Padahal Nabi duduk kat Mekah.
Dia duduk kat Palestin, jaraknya 1 bulan perjalanan. Itu yang dikatakan diberi kepada Rasulullah sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Salah satunya ialah bila disebut nama aku gementar. Ini dia panggil haibah, tuan-tuan, haibah. Haibah. Apabila kita pegang Islam betul-betul, bila kita, walaupun badan kita kecil, tapi ada haibah kita. Kita bercakap dan sebagainya. Ini orang-orang politik apa benda perlu belajar benda ni. Bila bercakap dengan orang tu, apalah, tak adalah dibunya orang. Pasal diri dia tak ada haibah, tak ada kekuatan. Rasulullah diberikan kehebatan itu. Ilmu daripada Islam yang terpancar daripada nama Allah Ar-Rahman, iaitu kami merahmatimu wahai Muhammad dengan rahmat yang umum dari semua rahmat-rahmat Allah, sehingga dengan itu Rasulullah menjadi sumber rahmat secara menyeluruh dalam semua aspek hidup dan mati dunia akhirat. Jadi Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmat. Rasulullah itu sendiri rahmat. Padahal kota Mekah tu kering kontang, gersang, tak ada air, tak ada tumbuhan, tak ada apa pun. Tapi kerana nak dilahirkan Nabi di situ, maka Allah Ta'ala sediakan prasarana. Air zam-zamnya, orang datang bertumpunya. Akhirnya Nabi, kota Mekah menjadi maju kerana Nabi ada di situ. Orang Quraisy dia ingat, kita baca dalam surah Quraisy itu, orang Quraisy dia ingat Mekah tu maju kerana mereka, orang Quraisy. Mekah maju kerana Nabi ada di situ. Itu dia kata rahmatan lil alamin. Semua dapat faedah, bukan saja manusia, hatta binatang pun. Bukan kita tak tahu bagaimana pokok pun bagi salam pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu-batu Rasulullah lalu tepi batu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Biawak, walaupun hadis tu ada dipertikaikan kata hadis gharib. Dan biawak tu kata Assalamualaikum ya Rasulullah khatamun nabiyyin. Bukit Uhud, hadis sahih, Nabi naik atas Bukit Uhud. Bukit Uhud tu gembira, dia bergegar. Kalau ialah orang besar naik atas meja nak betulkan lampu tu, bergegar meja tu. Jadi Rasulullah kata usbut Uhud, diam kamu wahai Uhud. Fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, relaxlah, apa ni gegar-gegar ni? Kamu tahu dah atas kamu sekarang siapa? Nabi, Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, syahidan. Ada 2 orang yang syahid. Di situ Rasulullah dah cakap dah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Sayyidina Uthman, kamu akan jadi syahid. Masa itu masih mereka segar lagi. Rasulullah kata fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Maka Bukit Uhud pun dia tengok bagaimana semua alam pun berinteraksi emosi dengan Rasulullah. Kita dengar bagaimana tunggu kayu yang Rasulullah pernah pijak masa baca khutbah. Rasulullah naik atas mimbar yang baru disiapkan, menangis. Rasulullah kata diam. Anti ma'i fil jannah kafaki bukaan. Anti ma'i fil jannah. Jangan cukup menangis. Kamu bersama dengan aku dalam syurga. Barulah tunggu kayu itu berhenti menangis. Allah. Bagaimana semua alam memberikan emosi, respon yang positif kepada Nabi SAW. Itu yang dia kata sini, rahmatan lil alamin. Implikasinya, Nabi SAW sebagai Rasul dapat memberikan nur dan kekuatan iman kepada kita melalui segala nikmat yang telah dianugerahkan. Fasalli li rabbika wanhar. Maka itu ucaplah terima kasih kepada Tuhan. Selepas meyakini dan menerima anugerah Allah yang banyaknya itu, Allah mengajar Nabi SAW bersyukur dengan cara menunaikan hak-hak Allah dan dengan cara berikut. Yang pertama, ikhlas, dengan menumpukan ibadat solat semata-mata kerana Allah. Fasalli li rabbik. Hendaklah kamu solat kerana Allah. Kerana pada masa itu orang jahiliyah solat kerana Allat al-Uzza wa Manat al-Thalithah al-Ukhra. Solat kepada patung berhala. Allah Ta'ala kata tukar. Kamu mesti solat kerana aku. Fasalli li rabbik. Iaitu dialah Rabb. Iaitu yang menciptakan kita, yang menyempurnakan kita, yang menentukan takdir kita, yang memberikan hidayah kepada kita. Ini kupasan cukup panjang, tuan-tuan. Bagaimana kita nak redha Allah sebagai Rabb kita. Perjalanan kita itu kita sebut Allah Ta'ala itu yuqaddir wa yudabbir. Allah Ta'ala yang menentu dan mentakdirkan. Kita tak ada apa pun. Kalau kita lawan takdir tu yang menjadi resah, ikut saja arus. Yang mana Allah Ta'ala sebagai drivernya, pemimpinnya. Kita duduk dalam kereta, kita serahlah kepada driver. Pasal apa kita nak masuk campur pula? Itu kagia, tu kagia. Tekan brek. Tukar kelas. Dah apa jadi pada driver tu? Turun.
Kau driver lah balik. Nampak sampai macam tu. Kita tak percaya kat rumah kita bawa kereta. Dia lesen lebih lama daripada kita. Kita duduk tepi sebelah, dia bawa kereta. Kejap-kejap pejam mata sebelah. Kejap-kejap pejam mata sebelah. Kejap-kejap brek angin. Kejap-kejap dah tepi-tepi. Biar saya bawa kembali. Tak percaya kepada bini kita yang bawa kereta tadi. Ini Allah yang bawa. Yang penuh dengan kepakaran, penuh dengan segala-galanya. Dan Allah Ta'ala itu terlalu agung. Bukan agung biasa. Terlalu agung. Terlalu hebat. Orang lain tak boleh buat. Allah boleh buat segala-galanya. Dia yang pimpin kita. Takkan rasa diri kita tak serah. Aku risaulah dengan Tuhan ni. Tak ada. Serahlah diri. Itu kata wa ufawwidu amri ila Allah. Masa kita solat tahajud bangun, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, kita membaca wa ufawwidu amri ila Allah. Kita baca dalam tahajud lah, dan sembahyang sunat kita. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serah padamu ya Allah. Serah. Tengok bila kita serah kepada Allah, kita tenang. Apa nak risau-risaunya? Orang tu, staff kita tu dia pandai buat kerja, serah pada dia lah. Apa yang kita mata kau ni salah lah ejaan, kau ni buat macam ni. Pening, staff tu pun pening. Dia kata bos buat sendirilah. Itu staff yang Samsung, bos buat sendiri. Oleh sebab itu bila kita serah kepada Allah, tenang. Radhiyallahu anhu. Ramai orang tak berani buat macam tu. Dia masuk campur urusan Allah. Padahal Allah Ta'ala itu yuqaddir wa yudabbir, iaitu menentukan takdir dan juga menguruskan pentakdiran tadi. Ikhlas dalam menyembelih binatang. Wanhar, satu lagi wanhar, sembelih binatang. Untuk tujuan pemakanan kepada orang ramai, termasuklah pada hari raya korban dan amalan korban yang lain. Korban binatang hendaklah dibuat atas nama Allah dan tidak atas nama selain dari Allah, atau melakukan sembarang korban yang tidak disebut nama Allah. Di sini dua, satu fasalli, yang kedua wanhar, korbanlah. Konsepnya kalau kita nak tengok di sini, berkorbanlah diri kita. Walaupun nak nampak macam binatang yang kena korban, sebenarnya korban diri kita itu. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim, kerana sayangnya kepada Nabi Ismail. Perjalanan Nabi Ibrahim jauh daripada Babylon sampai ke Palestin, pergi ke Mekah. Sampai di sana tiba-tiba bersalingnya Nabi Ismail. Sayang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Sebelum tu dia sayang kepada Allah total. Buktinya bila dicampak dalam api, tak ada sikit pun rasa. Sampai bapaknya kata, wahai Ibrahim, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhan kamu. Padahal Azar tu dia buat tu patung berhala. Dia boleh cakap pada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhan kamu. Ibunya pun nak rasa. Ibu dia nak masuk dalam api, nak rasa betul ke tak kena bulu roma dan sebagainya. Sampai macam tu sekali Nabi Ibrahim total. Tapi bila dah Nabi Ismail ada, dia ada rasa sayang pada Nabi Ismail. Allah Ta'ala tak nak. Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, sembelih Ismail. Supaya total kepada Allah. Tapi Nabi sajalah dia nak tunjuk kepada kita. Nabi ni memang solid, sayang kepada Allah. Tapi saja nak tunjuk kepada kita. Bila dapat anak, orang kata dapat cucu. Oh, kau belum dapat cucu. Dapat cucu, lebih sayang cucu daripada anak. Betul tak? Tahulah orang kata macam itulah. Orang yang dah ada tu boleh tahulah. Cucu. Ada rasa sayang pada cucu di sini. Allah Ta'ala kata tak nak. Aku nak kau solid 100% kepada Allah. Dia sembelih. Tapi bila mana Nabi Ismail disembelih, letaknya pisau tak lut, maka Allah Ta'ala kata, tepuk tangan Nabi Ibrahim, kamu telah berjaya dalam ujian ini. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala saja nak uji je pun. Bukan nak sembelih betul pun, saja Allah Ta'ala nak uji. Oh, tinggi martabat tuan-tuan. Bagaimana pisau letak. Bapak, kalau kau sembelihlah anak aku tak sanggup nak tengok. Pisau tu pula talut. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, kamu berjaya atas ujian ini. Atas dasar itulah Allah Ta'ala tuntut kita berkorban juga. Berkorban bukan senang tuan-tuan ni. Kerana masa kita dah suntuk-suntuk nak cerita, korban bukan senang. Nak korban RM10 pun rasa berat. Padahal duit RM10 macam tu je. Dekat pasar malam, RM50 dekat KFC. McDonald mungkin RM70. Tapi RM10 nak pergi ke tabung masjid tu, angkat dah masuk balik tau. Cari mana yang kecil? Keluar-keluar RM1. Itu kita semualah tengok betapa beratnya RM10 tadi. RM1 juga yang terbang masuk dalam tabung masjid. Contohnya macam tu dah. Itu nak korban. Tapi Allah Ta'ala suka kita berkorban. Bila kita berkorban, dia akan menjadikan diri kita ni lunak, tenang, mudah dibentuk. Ini sekali lagi memberi pengertian
kepada memberi pengertian bahawa segala ibadah sama ada bersembahyang atau ibadah korban binatang hendaklah dijauhkan daripada ilmu syirik kepada Allah. Hendaklah kita menjaga agama ini sebagai suatu yang agama yang esa, mengikut keperluan dan kehendak setiap maknanya, iaitu agama yang ikhlas kepada Allah, yang menolak segala bentuk syirik zahir dan batin. Ayat ini memberi panduan kepada kita menjauhkan solat kita daripada elemen riak, lalai dan terikut-ikut. Ia menyuruh kita melatih diri untuk mewujud, menumpu dan menyerlahkan keikhlasan hati hanya kepada Allah dalam semua solat kita. Begitu juga dengan membuat korban binatang yang sememangnya digalakkan oleh Allah sebagai tanda mengucapkan syukur untuk dagingnya dimakan oleh muslimin. Dibuat secara ikhlas kerana Allah. Penyembelihan mestilah dibuat dengan nama Allah, tanpa penyembahan pada selain dari Allah, atau bersama mereka yang tidak menyebut nama Allah dan sebagainya. Ikhlas. Ikhlas ini mengajar kita ikhlas. Tak payahlah nak tunjuk. Aku tahu ni 4 ekor korban. Tak payahlah masuk dalam Facebook tunjuk-tunjuk. Kalau nak masuk juga sikit bolehlah sebagai ingatan pada yang lain. Ini dia tunjuk-tunjuk semua, hilang semua. Baik. Inna syani'aka wal abtar. Kita habiskan sikitlah. Ambil saya masa 5 minit ya. Terdapat 3 jenis syukur di sini. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan dan syukur dengan anggota badan. Dengan hati sebagaimana disebut di sini, hendaklah kita sentiasa memuji Allah dengan lidah kita. Dengan lidah kita pula dengan memuji Allah. Syukur dengan anggota badan, iaitu dengan melakukan solat dan sebagainya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau itu adalah orang yang terputus daripada rahmat Allah. Kita habiskan sikit. Orang-orang Quraisy pernah menuduh Nabi pada satu ketika kehilangan 3 orang anak, iaitu Al-Qasim dan Abdullah meninggal di Mekah dan Ibrahim di Madinah sebagai abtar, iaitu orang yang kehilangan zuriat, yang sebagaimana yang kita kupaskan tadi. Jadi implikasi surah ini saya lompat sikit, ialah penghayatan Rasulullah sebagai pembawa kebaikan, hidayah dan ilmu seperti aliran air pasang yang berpusat pada nama Ar-Rahman, yang mencernakan semua jenis rahmat syumul kepada semua rahmat lain, sehinggalah Muhammad itu merupakan refleksi kata semua rahmat-rahmat yang dicernakan daripada semua hukum hakam dan ilmu hakikat. Ini tinggi sikit. Bermakna Nabi SAW itu adalah jelmaan daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala nak tunjukkan rahmat Allah, diutusnya Nabi. Maka dari situ akan tersampailah semua rahmat-rahmat kepada alam-alam, kepada benda-benda yang lain. Kita mestilah bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, dan sebenarnya telah melimpah ruah kepada kita semua sebagai rahmatnya. Dengan khusyuk bersolat, melakukan kebajikan dengan ikhlas kepada Allah, jauhkanlah rasa benci dan riak dalam melakukan sesuatu amalan. Itulah secara ringkas saya pergi. Tapi surah ini walaupun pendek, tapi memberikan kepada kita satu kekuatan bagaimana Allah Ta'ala berikan motivasi kepada Nabi SAW. Sedikit amalan untuk surah ini, tuan-tuan carilah satu malam Jumaat, duduk sampai Isyak ataupun bangun Qiyamul Lail, ambil masa sikit, bacalah 1000 kali. Tapi seeloknya sebelum tidur, kita buat lepas Isyak 1000 kali baca inna a'tainakal kautsar. Bismillah mula-mula, lepas tu berikutnya tak payah bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'taina sampai inna syani'aka wal abtar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar, inna a'tainakal kautsar. 1000 kali diikuti dengan selawat kepada Nabi SAW dalam sirah yang pendek pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Seribu kali berdoalah kepada rezeki, bertemukan Nabi dalam mimpi kita dalam setelah kita beramal. Mana tahu tuan-tuan beramal dapat rezeki diberikan bertemu dengan Nabi SAW. Susah nak digambarkan, tapi Rasulullah dia cahaya bersinar sangat, tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah, mudah-mudahan diberikan rezeki tersebut. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Yang baik itu sudah semestinya datang daripada Allah. Lemah dan kurang itu adalah kelemahan saya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tusabbitu bina fi qulubina al-iman wa tuhaffizuna al-Quran wa tufahhimuna minul ayat wa taftahu lana biha nurul jannat, nurun na'im, nurun nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wasahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.